Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. وبالقرآن إماما رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Tuan Pengerusi, Saudara Ijun, Tuan Imam Rapi, Barisan AJK Masjid Kampung Parit Kasih, tidak dilupakan ayahanda saya Haji Ahmad Fazil, seterusnya barisan kepimpinan kampung, muslimin, tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi kita ni nikmat kelapangan. Allah bagi kita nikmat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ni. Dalam mana orang lain sibuk nak memasak, sibuk nak bersiap-siap, baru nak mandi, sibuk urus anak, urus cucu dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita datang ke masjid, menyahut seruan muazzin untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita solat fardu secara berjamaah. Walaupun dalam situasi masih lagi PKP, alhamdulillah sekarang dah boleh solat penuh. Kan? Apa penuh? Walaupun masih lagi jarak 1 meter. Alhamdulillah masih boleh pergi masjid. Walaupun dekat Makkah sana, dekat Madinah, orang semua dah solat rapat-rapat. Tapi kita di Malaysia belum lagi lah. InsyaAllah dalam masa terdekat, apabila persidangan Jawatankuasa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia bersidang, antara topik yang akan dibincang ialah isu inilah. Mungkin dia akan kaji pelaksanaan solat secara merapat-rapat macam dulu. Cuma SOP masih pakai mask, masih pakai topeng. Cuma dia boleh rapat-rapat. Tapi sekarang orang takut. Walaupun rapat dia takut. Sebab dah kebiasaan hampir 2 tahun kita jarak-jarak. Tapi di tempat kami insya-Allah rapat-rapat jugalah. Cuma masih lagi menggunakan mask. Cuma kalau solat jemaah, solat Jumaat masih lagi jarak-jarak. Sebab takut ada sebab belum keluar lagi secara rasmi kebenaran itu. Tapi di rumah tidaklah kita jarak-jarak kan. Kat rumah rapat-rapat lah. Kan, jangan pula tuan-tuan belum lagi arahan kerajaan ni. Jadi kat rumah pun jarak-jarak. Kat rumah rapat-rapat lah. Kan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah bermula malam ini dan mungkin malam-malam yang akan datang, apabila tak ada penceramah datang, nanti kita akan berkongsi ilmu. Bukan mengajar, tapi kita nak berkongsi sikit sebanyak berkaitan, ialah kita nak isi masa maghrib dengan isyak ni. Kalau balik rumah nanti buka TV tengok sinetron. Kan, baik kita kat masjid, kita boleh tak dapat 10, dapat 1 pun jadilah. Kan? Tak dapat 10 ilmu, dapat 1 ilmu pun jadi, dan ilmu itu diamal, itu lebih baik daripada 10 langsung tak diamal. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman
sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mempermudahkan urusan untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan kita ke syurga insya-Allah. Allah akan bagi jalan kepada kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kuliah kita ni sampai masuk waktu azan. Kan Mam? Lepas tu nak sambung. Berhentilah. Bergantung kepada soal jawab. Ini kalau ada soalan mungkin panjang, kalau tak ada soalan berhenti sampai azan. Tompel dah siap sedia dah soalan dia tu. Tengok-tengok ni mesti ada soalan insya-Allah. Sebab kalau saya di tempat saya kan, kalau saya ceramah tak ada soalan, dia besok saya tak mau datang lagi dah. Sebab saya jadi macam takut, ni orang ni faham ke tak faham ni? Kan, jadi tak apalah, panggil orang lain lah. Nah, jadi kalau tuan-tuan tanya, jadi saya pun taklah segan. Kan? Apa yang boleh dijawab, saya jawab. Tak boleh dijawab, takkan nak jawab, berdosa. Kan, dosa kan? Jadi kita nak cari jawapan. Tanya dengan orang yang lebih alim. Tanya dengan tengok kitab dan sebagainya lah, sampai cari jawapan. Jadi apabila ditanyakan nak kuliah apa ustaz kat sini, saya kata kalau pengalaman saya berkuliah di sanalah, di seberang sana. Kalau kuliah akidah, orang tanya fiqh. Kuliah akidah, tapi orang tanya pasal fiqh. Orang tanya pasal solat. Ustaz, aku kemarin kan bila sembahyang tu, pasal tajuk akidah. Tapi tanyanya fiqh, tanyanya pasal solat. Kuliah tasawuf, kitab penawar hati, tanyanya pasal sembahyang. Tanyanya pasal imam. Tanyanya pasal makmum. Jadi saya anggap kat sini pun mungkin lebih kurang sama je. Sebab ini persoalan-persoalan solat ni yang kita buat hari-hari. Kan, buat hari-hari memang dino-dino kan sembahyang berjemaah. Walaupun kita buat hari-hari tapi belum tentu kita tahu ilmunya. Sebab ada orang dia pergi sembahyang hari-hari pergi masjid, tapi wal-iyazubillah, dia tak dapat apa yang dia nak tu. Solat sepatutnya 3 rakaat, tapi rupa-rupanya dia solat 2 rakaat. Solat sepatutnya sah, tapi dia tertinggal salah satu rukun. Rupa-rupanya selama bertahun-tahun, bahkan 20-20 tahun, itu amalan kita, jadi menyebabkan solat kita ni ada masalah. Ada masalah. Jadi insya-Allah mungkin tu perkara ini boleh diperbaiki lagi. Walaupun orang kata tu kita ni dah, elah ustaz kita ni bersetuek ke apa kan, dia kata tak ada istilah bersetuek ke apa. Nabi kata kalau esok tahu kiamat, kalaulah tahu besok hari kiamat, tanamlah pokok. Nabi kata tanam pokok. Kalau kita tahu esok kiamat, apa kita buat? Logiknya lah, esok nak kiamat, nak buat apa? Bismillah. Kalau orang, ialah orang yang kena hukuman kan, salah satu kelebihan dia tahu dia bila nak meninggal, nak kena gantung kan. Apa dia buat? Dia akan zikir, dia tak tidur malam. Dia akan bertaubat, dia akan solat. Dia tak boleh tidur. Ini untung orang yang macam dia lah, antara kelebihan dia lah. Kan Allah bagi dia. Dia tahu bila dia akan mati. Tapi Nabi kata bukan solat. Bukannya zikir malam-malam sampai tak tidur pagi. Kalau tahu esok kiamat, tanam pokok. Jadi ulama kata, maksud tanam pokok tu ialah maknanya kalau ikut logiknya, dah nak kiamat tanam pokok buat apa lagi tau? Kan? Dah nak kiamat ya. Tanam pokok lagi. Buang masa lah.
Jadi maksudnya tak ada istilah terlambat. Tak ada istilah terlambat dalam menuntut ilmu. Walaupun umur kita mungkin dah, usia kita dah semakin muda, tapi tak ada istilah terlambat menuntut ilmu. Buktinya ialah Nabi kata, apabila tahu esok kiamat, tanamlah pokok. Jadi bila kita cerita pokok, ada satu kajian buku tulisan, siapa kenal Zaini Ujang, kan? Profesor Dr. Zaini Ujang. Mungkin Tuan Jais kenal, dia pernah jadi KSU Kementerian dulu. Tajuk dia melestari alam, 40 hadis lestari alam sekitar. Dia cerita kat situ pentingnya tanam pokok dari sudut sains, dari sudut kehidupan. Dan keburukan kalau tak tanam pokok, ataupun potong pokok, ataupun bakar pokok dan sebagainya lah. Tapi itu cerita lain lah. Maknanya tak ada istilah lambat untuk ilmu. Tak ada. Tak ada istilah lambat. Sampai Nabi kata utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu ni daripada rahim ibu kita ni, daripada lahat, minal mahdi ilal lahdi. Lahat tu yang lahat lah, sampai meninggal dunia. Maknanya tak ada istilah dah pencen sekolah. Secara rasmi sekolah dah habislah sekolah, tapi secara non formalnya kita masih menuntut ilmu. Walaupun usia kita dah, orang kata tu dah atuk-atuk, dah ada ramai cucu, tapi menuntut ilmu tu sepanjang masa, pembelajaran sepanjang hayat. Itu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini kita cuba kupaslah, berkongsi. Mungkin tuan-tuan pun dah tahu pasal solat jemaah ni, dah tahu sebab hari-hari kan kita solat. Cuma kadang-kadang kemungkinan ada beberapa perkara yang terlepas pandang. Jadi kita cuba bincang. Jadi saya gunakan kitab ni, kitab bahasa Arab tapi terjemahan Ustaz Azri Al-Bindani. Kalau dikuliahkan ni memang lambat habislah, tapi sekadar yang kita dapat lah kan, insya-Allah. Sekurang-kurangnya adalah daripada tak ada. Jadi Syekh Azri ni dia buat kitab ni, kalau tuan-tuan pernah dengar IKIM FM kan, dia ada slot dia Hayatus Sahabah ke apa dululah. Sekarang ni macam Hayatus Solihin ke apa, kehidupan orang-orang soleh. Gitu. Jadi dia punya titik dia punya turning point dia buat kitab ni apabila berlaku satu kes, apabila imam Masjid Negara kena lempang. Kan kalau pernah ingat kan dulu, lebih kurang 5-6 tahun dululah, ada imam Masjid Negara ni kena lempang tengah sembahyang Jumaat. Dah takbir Allahu Akbar, nak baca Al-Fatihah, datang orang belakang makmum yang tak tahu dari mana, lebih kurang baris kedua ataupun baris ketiga, pergi depan, datang nak rampas kuasa. Dia nak rampas kuasa imam. Dia tak tahu tu imam besar tu. Dia nak rampas kuasa imam, dia nak tarik mic imam. Pernah dengar tak cerita ni? Pernah dengar kan? Jadi dia, bila kita tengah sembahyang Jumaat, bukan dekat Pahit Kasih ni mungkin orang 100-200. Masjid Negara ni 15,000. Kapasiti dia dalam 15,000. Maksudnya luar-luar tu mungkin dalam 20,000 lebih lah. Jadi bila datang hamba Allah ni, dia nak rampas mic imam. Jadi apa imam tu buat? Rasa-rasanya apa dia buat? Mestilah tepis lah. Mana boleh sesuka hati rampas kuasa kan? Jadi imam tepis. Bila tepis, keluar silat lah. Jadi imam pun kena lempang. Tapi kalau lempang tu tak boleh tepis lah, sebab imam dah fokus dekat depan. Dia kena lempang, pang sekali. Bila lempang tu, imam kata kepala dia pusing, pening, mumet dasar. Dia kena lempang kuat, lempangan yang kuat. Kemudian imam terpaksa batalkan sembahyang, batalkan solat. Kemudian adalah 2 orang yang bukan security, yang inilah baris depan ni, belakang imam ni, orang Masjid Negara, tangkap, lepas tu bawa ke inilah. Jadi yang menjadi persoalan jemaah ni, yang viral satu Malaysia ni, dekat Facebook, dekat YouTube,
makmum ni, yang makmum ni. Jadi dia macam mana nak buat ni? Imam dah batal lah kerana lempang. Jadi makmum ni macam mana? Makmum dah takbir, imam dah Allahu Akbar, kita pun dah takbir dah. Jadi makmum ni apa kita nak buat? Takkan kita pun nak kena lempang juga. Kita nak batalkan solat ke, kita nak teruskan solat ke, kita nak bantu imam? Takkan semua satu baris nak bantu imam 300 orang. 2 orang cukup lah, dia dah tangkap, lepas tu bawa pergi sana, polis pun datang, semua tu dah selesai lah. Tapi dia orang, bukan orang Malaysia, katanya orang ni lah, apa, Pakistan, India ke Pakistan tu lah. Tapi tu tak apalah, itu sudah masalah. Kita ni lah jadi makmum ni. Jadi bila tengok dalam YouTube tu ada, kalau tuan-tuan nak tengok nanti, tak tahulah ke masih ada. Kait lah imam kena lempang ke apa, tak tahu nanti tajuk dia kan. Tengok, ada orang yang batalkan solat. Dah imam batal, kita nak buat apa? Batalkanlah solat. Dah ketuanya tak jawatan, secara automatik bubarlah jawatan kuasa. Kan? Itu logiknya lah. Tapi setengah orang lagi tak, dia apa nama ni, dia tunggu imam, dia tak batalkan sembahyang. Yang satu lagi dia tengok orang, lah orang sebelah ni tu tak batal, sebelah kiri kok batal. Dia ni dia panggil atas pagar. Nak ikut mana satu ni atas pagar. Ingat dalam mengundi je ada macam tu, sembahyang pun ada. Ingat letak jawatan ni dalam kerajaan je ada, sembahyang pun ada. Jadi kalau kita lah situasi macam tu, apa kita nak buat? Teka je lah ni. Ini bukannya betul ke salah kan, teka je apa nak buat. A, batalkan sembahyang. B, tak batalkan sembahyang, teruskan sembahyang. C, atas pagar. A, B, C. Teka je lah imam. Imam je lah yang jawab. Bismillah. Teruskan sembahyang. Sebab kita jadi imam lah. Sembahyang sendiri. Solat Jumaat tidak sah kalau sembahyang sendiri. Jumaat wajib sembahyang secara jemaah. Okey, bagus jawapan tuan imam tu, memang betul lah, bagus dah. Okey. Jadi apa yang berlaku lepas tu, lepas imam kena lempang, mungkin dalam beberapa minit lah dia pun dah okey sikit, tapi ni masih tebal lagi ni. Sebab imam tu saya punya kawan. Dia ni pegawai JAKIM, tapi sekarang dah pindah lah. Tak mau jadi imam, dah taubat dah dia. Dia bagi pegawai agama Istana Negara. Ada orang sini jugalah. Jadi imam pun takbir semula. Imam takbir semula. Dia pun Allahu Akbar, takbir semula. Jadi yang orang yang batal tadi ni pun takbir lah, semua pun takbir. Solat pun berjalan seperti biasa lah, cuma ada security jaga, takut nanti berlaku lagi. Sebab tu lah kat Masjid Haram, Masjid Mekah tu, security tak sembahyang. Sebab dia jaga imam. Takut nanti imam kena datang, kena cocok ke apa kan. Jadi kalau ikut sebenarnya, dalam fiqh solat jemaah tu lah pentingnya kita mengetahui fiqh solat jemaah. Sebab solat ni dia tidak boleh dibatalkan sesuka hati, haram hukumnya. Sembahyang nak dibatalkan sesuka hati tak boleh, haram hukum dia. Sembahyang ni bukan main-main, ni ibadat kita ni, tak boleh main-main. Kita kena ada ilmu tentang tu. Jadi kalau ikut yang sepatutnya lah, kalau imam tu masih okey, dia pun teruskan jadi imam. Okey, tapi kalau imam tu dah pening, dia kata saya tak apalah, saya undur jawatan, dia boleh lantik imam 1, imam 2, imam 3 untuk gantikan dia. Dipanggil istikhlaf, gantikan dia jadi imam. Itu satu cara dia lah. Gantikan dia jadi imam. Tapi imam masih tak mau letak jawatan, tapi dia masih teruskan solat, dan solat tu terus berjalan. Jadi yang sepatutnya ni, yang batalkan solat, sepatutnya tak boleh batalkan solat. Macam jawapan Imam Rafi tadi betul lah. Tak boleh batalkan sembahyang. Walaupun imam dah batal. Sebab akan berlaku penggantian ataupun imam tu akan teruskan. Jadi lepas isu tu berlaku, jadilah kitab kita ni. Dia susun balik. Jadilah kitab fiqh solat berjemaah.
Jadi kalau berlaku isu-isu dalam atau permasalahan dalam sembahyang jemaah, dia kita tahulah. Kan, tiba-tiba imam imam tak jawatan atau imam batal. Jadi kita pun tahulah. Imam tu kalau kita nak gantikan dia jadi tak jawat ni kan, kita dah batal contoh kan, dah pening kepala kan, dah kena lempang, kita boleh undurkan diri. Jadi siapa nak ganti? Nak ganti itu salah seorang lah antara 3 orang tu. 1 khalifah, 2 munabbih, 3 muballigh. 3 orang belakang imam tu sepatutnya 3 lah. Khalifah tu mengganti imam kalau imam tu batal. Munabbih yang menegur imam, subhanallah, kan imam terlupa rakaat ataupun ditambah rakaat. Sembahyang isyak 4 tambah 5 contoh. Itu munabbih. Muballigh ni kalau imam mikrofon rosak, kan? Sembahyang Jumaat mikrofon krek terpijak, tercabut, wayar tercabut. Jadi masjid sampai belakang, sampai luar macam tu. Jadi tu muballigh, dia boleh kuatkan suara dan boleh sambung dengan pintu, sambung itu muballigh. Dan imam tu dia boleh je nak beritahu. Imam satu gantikan saya dah batal. Boleh. Tak ada masalah. Boleh juga dengan isyarat pun boleh. Isyarat boleh. Tapi kadang-kadang kalau isyarat imam tak faham, cakap Melayu je lah. Imam satu, Imam Ijun ganti, aku dah batal. Tapi Imam Ijun yang kata, baiklah, batal sembahyang Imam Ijun. Tak boleh. Imam dah batal, bercakap, tak apa. Boleh juga dengan isyarat. Tapi kalau isyarat pun masih tak faham lagi, kan? Kenapa imam ni kok tiba-tiba kok macam gini kan? Kenapa ni? Kan? Jadi nak bagi isyarat dia dah terbatal, kan kentut kan contoh. Kenapa imam ni tak faham, cakap macam Melayu, gantikan Jun, aku batal. Kalau kat Masjid Nabawi, Masjid Madinah, pernah berlaku isu macam tadi. Imam terbatal. Imam rakaat pertama nak baca Al-Fatihah, tapi dia tak kena lempang. Dia terbatal. Mungkin terkentut lah, dia berhadas. Jadi imam cakap Arab je, dia cakap Arab. Dia cakap dengan makmum. Dia pernah terbatal, dia kata apa? Intazirni. Kita tunggu sekejap. Imam pun keluar, kan ada pintu depan ni kan. Ada wuduk, tempat wuduk. Dia pun wuduk, dia masuk balik. Jadi taklah berlaku penggantian sebab imam dah bagi tahu, tunggu. Jadi orang pun tunggulah. Tanpa membatalkan sembahyang. Tanpa membatalkan sembahyang. Tanpa makmum tu batal lah. Tanpa batal. Jadi imam tu masuk balik. Dan takbir dan teruskan solat. Itulah yang sepatutnya. Yang kita kena maklumlah sedikit tahu tentang fiqh solat berjemaah. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sebenarnya asas ataupun hadis-hadis ataupun dalil berkaitan dengan peraturan solat berjamaah? Apa dia punya sumber dia? Apa dalilnya? Jadi saya bawakan di sini 3 hadis yang menjadi sandaran hukum dalam solat berjamaah. Yang pertama, saya ingatkan sekali lagi, bukan saya nak mengajar tuan-tuan, bukannya nak menyindir, bukannya nak menegur, tapi hanya nak berkongsi saja. Saya takut nanti lah ustaz lagi kan, dia lah balik setahun sekali, ni dah PKP dah setahun lebih, datang sini nak negur-negur orang, tak payahlah kan kali. Itu saya beritahu awal lah, takut ada yang terasa ke apa, manalah tahu kan, minta maaf banyak-banyak. Anggaplah itu sebagai mungkin ilmu yang baru bagi kita lah. Kalau ada yang terkena lah, terasa, minta maaf banyak-banyak. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam telah bersabda, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Innamal imamu liyu'tamma bih fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Sesungguhnya imam, kata Nabi, ialah untuk diikut oleh makmum. Fala takhtalifu alaihi, janganlah kamu menyalahi imam. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam tu bertakbir, hendaklah kamu bertakbir.
Wa idza raka'a farka'u, maka apabila imam tu rukuk, maka kita rukuk. Atau kama qala, hadis tu panjang. Kemudian sandaran yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, inni imamukum. Sesungguhnya aku ini adalah imam kamu. Fala tasbiquni birruku'. Janganlah kalian mendahuluiku dengan rukuk, wala bisujud, dan jangan pula dengan sujud, wala bil qiyam, dan jangan pula dengan bangun qiyam, berdiri, wala bil insiraf, dan jangan pula kamu keluar daripada solat. Fa inni arakum amami wa min khalfi, kerana sesungguhnya aku dapat melihat kamu dari hadapan dan dari belakangku. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Okey. Matan ini jelas. Matan hadis ini dia jelas. Maknanya Nabi kata, Nabi ni imam, ikut dah. Nabi sujud baru kita sujud, Nabi rukuk baru Nabi rukuk, Nabi qiyam baru kita qiyam. Tapi wala bil insiraf, dan jangan kamu keluar daripada solat, menjadi perbincangan para ulama, perbahasan ulama. Apakah yang dimaksudkan dengan jangan kamu keluar daripada solat? Maka didatangkan dua pendapat yang paling masyhur. Satu, maknanya jangan bagi salam dulu daripada imam. Okey. Dan pendapat yang kedua yang masyhur, maksud wala bil insiraf ini ialah jangan bergerak meninggalkan saf sebelum imam berpusing ke arah jemaah ataupun berpusing ke kanan. Wala bil insiraf maksudnya jangan kamu keluar daripada solat sebelum imam berpusing ke kanan ataupun pusing ke belakang 180 darjah. Jadi sunnah Nabi, apabila Nabi solat, kan Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Nabi lepas salam dia akan pusing kanan, maknanya mengirikan kiblat. Kadang-kadang Nabi pusing menghadap ke imam dan membelakangkan kiblat. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi makmum kalau dia nak keluar, kan mungkin nak cepat ke, kita nak ada kerja ke apa-apa urusan yang keuzuran, kita keluar selepas imam berpusing ke arah kanan ataupun ke belakang. Jadi ustaz, kalau imam tak pusing macam mana kita nak keluar? Adakah imam mengajak kita sampai doa sampai habis? Kalau imam zikir ni panjang, adakah kita nak tunggu sampai habis? Sepatutnya macam itulah, sepatutnya. Tapi ada hadis yang lain melarang, makruh bagi imam kalau dia tidak berpusing ke arah kanan ataupun ke arah belakang. Maknanya dia sampai habis ke depan je. Makruh hukum dia. Dan makruh bagi makmum kalau imam belum berpusing dia dah lari, dia dah solat sunat, makruh hukum dia. Makruh apa hukumnya? Makruh ni kalau kita buat tak dapat apa-apa, tinggal baru dapat pahala. Kalau sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Tapi makruh tu kalau kita tinggal baru dapat pahala. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni Amirul Mukminin. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq Khalifatul Islam, Sayyidina Umar ni Amirul Mukminin. Apa kata Sayyidina Umar Al-Khattab? Wailul lil imam, wailul lil ma'mumin. Maka celakalah bagi imam dan celakalah bagi makmum yang tadilah. Yang tadi ni. Maknanya Sayyidina Umar Al-Khattab dia orang yang tegas. Dia beritahu sahabat, jangan. Celakalah wailul lil imam, celakalah bagi imam yang tak pusing kanan. Wailul lil ma'mumin, bagi makmum yang balik awal. Balik awal maknanya lepas solat terus cabut lari. Jadi kerisauan para ulama kita ni,
Orang pergi masjid tapi banyak buat benda makruh. Orang pergi masjid buat benda makruh. Memanglah pergi masjid tak ada buat benda haram kan? Takkanlah pergi masjid tak buat benda haram kecuali benda yang tidak tahu. Contohnya mendahului imam tu hukumnya haram. Tapi kita tak tahu. Kan? Tapi yang makruh pun banyak. Yang makruh ni pun banyak. Yang insya-Allah kita mungkin boleh perbaikilah. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh yang ketiga, amma yakhshal ladzina yarfa'u ra'sahu qabla al-iman. Tidakkah orang-orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam itu berasa takut ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar? Berasa takut Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar. Au yaj'alullahu suratahu surata himar, atau menjadikannya rupa seperti himar. Nah, ini bagi orang yang mendahului imam, maknanya dia tak mau ikut imam, dia dahulukan imam. Jadi ini amaranlah, kepalanya akan menjadi kepala seperti kepala himar. Himar tu himar kan? Kan ada apa dalam surah apa tu? Al-Jumu'ah kan? Al-Jumu'ah ke bang? Kal himari yahmilu asfara, seperti himar yang membawa beban-bebannya. Jadi himar ni dia tukang bawa barang. Dia tak tahu pun apa belakang dia. Dia bawa apa dia tak tahu. Jadi himar ni binatang yang kata tu setengah orang panggil bagal. Kalau bagal mungkin kita tahulah. Bagal betul kan? Kita piramid kata bagal tu maknanya keldai. Himar lah tu. Bagal tu himar. Jadi maknanya itu satu perumpamaan kan, orang yang tidak ikut imam ni dia mendahului imam, teruknya macam bagal ni lah. Kat bagal ni dia kan blur, dia tak tahu dia apa dia suruh ni. Angkat kunci kunci istana Qarun pun dia tak tahu tu kunci yang diangkat tu. Padahal tu kunci tu kalau dia tahu, kau lari laju, cabut lari, buka kunci tu. Dia tak tahu kan, kunci Fir'aun, kunci ni Qarun ni, harta ni dibawa pakai keldai, ditarik besarnya, nak tunjuk kayanya Qarun ni. Tapi dia tak tahu. Jadi jangan kita jadi macam himar. Okey. Hadis-hadis yang telah dikemukakan tadi ini cukup jelas mengharamkan perbuatan mendahului imam pada gerakan rukuk, sujud atau rukun-rukun solat yang lain. Hukum haram tersebut telah banyak dibincangkan oleh para ulama dan telah ditasrihkan, yakni telah dibincangkan, dijelaskan dalam banyak kitab. Antaranya ialah kitab At-Tahzib, At-Tatimmah, Asy-Syarah Muhazzab dan Al-Kifayah, dan beberapa kitab-kitab yang besarlah, kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain. Jadi maknanya persoalan tentang solat berjamaah ni memang yang perkara yang dah dibincangkan oleh para ulama kita. Nah, kita ni senang lah sebenarnya, kita ni senang. Orang zaman sekarang ni senang. Tinggal kita baca, kita faham je. Kita dengar, tinggal kita belajar je. Kalau orang dulu-dulu ni dia buat kitab. Dia cari hukum tu, dia tulis buku sampai berjilid-jilid kan? Sampai berjilid-jilid kitab. Sampai 15 jilid. Sampai 20 jilid kitab, yang harganya kalau beli kat pasar yang harga sekarang kan, dengan kualiti yang bagus sampai 1,500 sampai 2,000 kan. Sampai kita fikir apa beli kitab sampai 2,000, membazir dia. Orang ulama dulu dia tulis kitab tu, dia punya nilai dia tu sampai sekarang ni tak ada nilai dia, memang sangat tinggi nilai dia. Kita ni tinggal baca, tinggal belajar je, tak payah kita nak karang-karang kitab lagi dah. Sebenarnya kita memang tak layak pun nak karang kitab sebab kita tidak alim. Tapi ulama dulu dia dah alim, dia memang macam Imam An-Nawawi, dia bertulis kitab, dia kaji Quran, dia kaji hadis sampai tak kahwin. Sampai tak ada masa nak kahwin. Bukannya dia ni anti kahwin, bukan. Sampai dia tak ada masa nak kahwin sebab dia terlampau bersungguh-sungguh dalam mencari hukum hakam. Dia tulis Quran, tulis hadis dalam kitabnya. Imam An-Nawawi, antara imam yang besar dalam mazhab Syafi'i lah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan ke berapa ni? Sebab ni tak ada bunyi. 8.10. Okey, 2 minit lagi nanti bagi inilah. Okey. Sebelum mengerjakan solat ada 4 tuntutan yang dipanggil tuntutan sunnah Nabi. Mana yang Nabi suruh. Bila sebut sunnah ni tuan-tuan, ingat bila sebut sunnah ni bukan sunat ya, sunat tu lain. Sunnah ni lagi besar daripada sunat. Sunnah ni ada 4 benda sebelum azan. Sunnah ni aqwal, af'al, takrir, sifat. Yang dikatakan sunnah Nabi tu, sunnah ni apa ustaz? Ceramah ikut sunnah, amal sunnah lah. Ada 4 benda ni lah. Aqwal maknanya apa yang Nabi cakap. Apa yang Nabi cakap tu, itu aqwal. Af'al ni apa yang Nabi buat. Yang Nabi buat ni, kelakuan Nabi itu af'al. Takrir ni apa yang Nabi tak buat, tak cakap. Tapi Nabi tak kata itu haram. Maknanya sahabat yang cakap. Tapi Nabi tak kata itu tak boleh. Itu takrir. Satu lagi sifat. Sifat ni dipanggil syama'il Muhammadiyah. Bentuk badan Nabi, cara Nabi jalan, perut Nabi, kaki Nabi, rambut Nabi dan sebagainya, itu dipanggil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuntutan sunnah sebelum solat berjamaah ada 4 perkara yang kita akan sambung selepas mendengar muazzin melaungkan azan, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Terdapat 4 tuntutan sunnah sebelum solat berjamaah itu dilakukan, iaitulah ada 4. Okey, apakah sunnah sebelum solat berjamaah? Yang pertama sekali, azan. Seperti mana yang telah dilaungkan oleh muazzin. Iza azzana muazzinu. Apabila muazzin itu telah melaungkan azan. Ataupun kita panggil Bilal lah, kan, Tok Bilal. Boleh jugalah, Bilal pun sebenarnya nama orang kan, tapi kita panggil Bilal pun maknanya faham tu orang yang azan. Kelebihan orang yang azan ni berbanding orang yang mendengar tentulah tak sama martabatnya. Orang yang azan tu lebih tinggi martabat daripada orang yang mendengar azan atau menjawab azan. Jadi kalau nak dapat martabat yang tinggi, pujuk-pujuklah Tok Bilal, bagilah peluang aku pula azan, contohlah kan. Bagilah aku pun nak dapat fadilat lebih juga. Jadi kena belanjalah kopi-kopi ke apa dulu, pujuk-pujuk barulah dapat kan, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali ialah azan. Sebelum solat dijalankan, azan. Ulama kata azan ini bukan hak milik waktu. Azan ni dia bukan hak milik waktu. Maksudnya ialah apabila masuk waktu baru nak azan. Azan ini sebenarnya lah dia ialah hak milik solat fardu. Azan ini adalah hak milik solat fardu. Walaupun solat fardu itu dilakukan bukan pada waktu yang awal, pada awal waktunya, tapi sunnah azan dilakukan apabila hendak solat fardu. Seperti mana hadis Nabi SAW balik daripada perang, daripada peperangan. Nabi biasa bila perang ni kan berhari-hari. Nak balik, dah habis perang, nak balik ke tempat asal, ke watan, pergi ke Madinah. Perjalanan yang panjang, perang dah lah penat. Kan, kalau kayu basikal tadi pun 30 km pun dah boleh tahan kaki lenguh-lenguh ni. Sampai bait raja. Ini lagi berbukit bukau, naik gunung, turun gunung, pergi perang lagi. Sampai waktu subuh, Nabi dan para sahabat ni tak sembahyang subuh. Tak sembahyang subuh. Akibat daripada kepenatan dalam peperangan. Bila bangun je dah duha. Lalu Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Bilal. Bilal azan. Ketika itu waktu duha, azan subuh. Pelik kan? Sebab itulah kita kata tadi, azan ini bukan hak milik waktu. Maknanya dah pukul berapa ni mana boleh azan lagi? Tidak. Azan adalah hak milik solat fardu. Apabila Bilal melaungkan azan pada waktu duha, lalu
disolatkanlah mereka solat subuh qadaan. Solat subuh. Jadi tu yang ulama kata tu ada solat qadaan, ada solat adaan, ada solat qadaan, ada solat i'adatan. 3. Solat adaan pada waktunya, solat qadaan bukan waktunya, solat i'adatan solat ulangan, ulang balik solat. Contoh ni dah sembahyang kat rumah, dah sembahyang kat masjid, balik rumah lah budak-budak ni belum sembahyang lagi. Bapak bukan main lagi sembahyang berjemaah dekat masjid, imam lagi jadi, Tok Bilal lagi depan lagi. Balik rumah budak-budak ni bocah-bocah itu orang sembahyang, lajuk sembahyang. Maka solat itu wajib dilaksanakan i'adatan berjamaah. Solat itu wajib dilaksanakan berjamaah. I'adatan syaratnya ialah mesti berjamaah. Contohnya tadilah, balik rumah belum lagi sembahyang, orang rumah belum, anak-anak belum sembahyang. Ya, yuk bapak jadi imam. Ketika itu imam kita lah niat jadi solat tu ya i'adatan. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin, bukan adaan tapi i'adatan lillahi ta'ala. Adaan tu tukar jadi i'adatan lillahi ta'ala. Jadi ulama kata solat i'adatan wajib secara berjamaah, solat ulangan wajib berjamaah. Jadi pernah ada orang tanya saya lah pasal isu azan. Dia kata, Ustaz, sepanjang saya ni guru tajwid, dia kata, saya ni guru tajwid, mengajar orang tajwid, mana ada Tok Bilal orang azan, mana ada hukum tajwid sampai 14 rakaat, 14 rakaat pula, 14 harakat sampai 12 harakat. Saya ni guru tajwid. Kalau kita nak belajar tajwid kan, mana ada sampai paling panjang berapa? Kan? 6 kan? 6 harakat. Kenapa Tok Bilal dekat Malaysia ni bila azan lebih daripada 6 harakat? Apa hukumnya, Ustaz? Asyhadu an la ilaha illallah sampai 10, sampai 12, sampai 14, lebih lagi. Kalau suaranya panjang, napasnya panjang sampai 21 harakat kadang-kadang. Jadi sah ke, Ustaz? Dia tanya. Sepanjang yang saya tahulah memang tak ada. Jadi apa yang kita jawab? Kita kata gini, ilmu ni dia kena letak pada tempat yang betul. Ilmu ni kena letak pada tempat yang betul. Walaupun kita ada ilmu, salah letak tak jadi. Ilmu memasak, ada ilmu memasak, kita nak letak dekat ilmu otomotif, tak jadi. Jadi kereta tu jadi masak lain, tak boleh. Jadi ilmu tajwid nak letak pada hukum Quran bolehlah, kan? Ilmu tajwid nak letak pada hukum hadis, mungkin tak boleh. Nak letak pada azan, sebab dalam azan ni kita gunakan ilmu ma'ani. Dalam azan ilmu ma'ani. Bahkan ulama kata apabila panjang harakat kita tu, apa ni? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa ni? Allah. Semakin panjang Allah itu, semakin mengagungkan Allah, semakin ta'zim. Jadi dalam ilmu ma'ani dipanggil maddu ta'zim. Mad yang mengagungkan Allah. Semakin panjang, semakin agung. Kemudian la ilaha, kan 10 harakat lebih. Itu dipanggil mad tabri'ah. Menafiah, menafikan. Semakin panjang la-nya itu, semakin tiada Tuhan, semakin kita menafikan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu ilmu ma'ani. Jadi kita kata gitulah. Oh, patutlah. Aku tengok kan, dia kata,
Orang dekat masjid besar-besar kat seluruh dunia pun azan panjang-panjang. Macam masjid Turki pun azan panjang. Masjid, siapa pernah pergi masjid Turki? Istanbul kan? Panjang azannya. Kalah masjid Makkah. Itu sebab dia pakai ilmu ma'ani. Cakap lain kali, kalau nak gunakan ilmu, kena tempat yang betul. Oh, iyalah. Okeylah. Alhamdulillah, dia boleh terima. Maka tajwid tu cerita lain. Ilmu tajwid tu lain. Dia lain. Okey. Tuntutan yang kedua, pertama tadi ialah azan. Tuntutan yang kedua ialah iqamat. Jadi sebelum solat fardu dijalankan, iqamat. Jadi orang tanya pula, jadi ustaz, kami ni muslimat, boleh tak kami azan dan iqamat? Kan? Tetapi sesama kami je lah, sesama ahli muslimat saja, boleh tak azan ataupun iqamat? Bukannya ada orang mahram, yang bukan mahram dengar, tak dengar. Orang perempuan semua boleh tak? Jadi kalau azan, minta maaf, azan jangan. Sebab azan tu tidak disyariatkan untuk orang perempuan. Tapi kalau iqamat boleh. Itu pun sunat. Hukumnya sunat sahajalah. Tak payah iqamat pun tak apa perempuan. Tapi kalau lelaki, tuntutan sunnahnya azan, kemudian iqamat. Jadi kalau kita iqamah, kan kita sekarang ni dah ada jawatan masing-masing. Imam dia ada jawatan imam. Bilal dia ada jawatan Bilal. Jangan imam ambil jawatan Bilal. Dia pun nak azan, dia nak imam. Tak boleh. Makruh hukum dia. Dia nak ambil semua, boleh bagilah tugas. Ataupun Bilal, dia nak ambil jawatan imam. Contohnya apa dia? Contoh Bilal jawatan imam. Orang imam tak datang. Kalau dia jadi imam tak datang, jadi imam. Digantikan imam. Dia ambil jawatan imam. Contohnya, kalau kita dah pergi mic, Shaf, aqimu sufufakum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia telah mengambil jawatan imam. Bilal telah mengambil jawatan imam. Makruh. Yang boleh kata Shaf, imam, bukan Bilal. Kalau dia kata Shaf, Allahu Akbar, maknanya Shaf tu bahasa Arab tu. Itu ayat perintah. Bangun, buat barisan. Sedangkan tak dituntut buat barisan terus. Tak dituntut untuk buat barisan terus. Dia ada cara kaedah dia masa bila nak buat barisan tu. Jadi tugas Bilal ni dia terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan tu dia sunat panjang, mat tabri'ah tadi ada, madu ta'zim ada panjang, sunat dipanjangkan. Tapi untuk iqamah sunat dipendekkan. Sunat dipendekkan, bukan dipanjangkan macam azan tadi. Okey, itu tuntutan yang kedua. Kemudian tuntutan yang ketiga ialah merapikan saf. Merapikan saf maknanya cantik nama imam. Merapikan saf. Kan, mencantikkan saf lah. Kebetulan nama imam kita Imam Rapi. Memang betul rapi orangnya. Mencantikkan saf. Tapi ustaz, sekarang ni mana boleh rapikan saf? Kan sembahyang jarak-jarak, mana boleh rapi? Yalah, tak apalah, nanti kalau dah okey, kita dapat rapatlah semula. Walaupun jarak, tapi kan rapilah, maknanya susunan tu cantik. Kalau zaman Nabi SAW dulu, memang Nabi tak akan solat selagi belum rapi. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia akan jalan setiap barisan. Dia cek sendiri, dah rapi ke belum? Dah rapi baru sembahyang. Kalau dekat Indonesia, Masjid Istiqlal, dia ada pegawai rapatan saf. Dia pakai selendang, ada tulis sini, pegawai rapatan saf. Masjid Istiqlal, masjid yang terbesar sekali di Asia Tenggara. 100,000 jemaah dekat Jakarta, Jogja kan. Jadi ada pegawai rapatan saf. Sebelum solat tu imam dia akan tunggu signal daripada pegawai rapatan saf. Dia akan cek saf-saf ni. Kalau dia tidak ngam baru boleh sembahyang. Jadi kita macam mana? Lepas qomat la ilaha illallah Allahu akbar, itu makruh. Makruh hukumnya. Jadi sunnahnya ialah merapikan saf. Paling kuranglah
Kita mungkin sini tak adalah pegawai rapatan soft. Kan, kecuali tuan pengurusi nak lantik siapa-siapa jadi pegawai rapatan soft. Jadi abah, terus sikit, depan sikit je. Jangan terlampau jarak 1 meter je, bukan 2 meter. Itu contohlah tuan pengurusi nak lantik tu, itu lagi baguslah. Paling kurang pun sekurang-kurangnya imam pandang ke arah belakang, kanan ataupun kiri. Kalau dia malu nak tengok belakang, dia toleh je. Sidang jemaah uruskan soft, penuhkan soft. Cakap Melayu tak apa, jangan cakap Arab. Arab memang tak faham. Istaqimu wa'tadilu, aqimu sufufakum wa tarasu wasudul khalal. Makmum apa lah yang cakap Arab ni, tak faham. Cakap Melayu je. Luruskan soft ya. Rapat-rapatkan soft. Kalau sekarang tak boleh rapat, betulkan soft. Macam tu je tuntutan dia. Yang sunnah dah okey baru takbir. Kalau takbir terus, makruh hukum dia. Yang keempat, tuntutan sunnah sebelum solat berjamaah ialah mengambil sutrah. Mengambil sutrah. Kalau dulu ni memang ada isu lah. Kan orang solat di tempat padang, solat di tempat lapang kan. Tapi kita sekarang ni dah tak ada masalah. Sebab kita dah ada dinding, kita dah ada masjid, kita dah ada sejadah, dah ada kapet. Ni macam ni cantik semua kan, bagus. Jadi ulama kata walaupun kita dah ada soft, dah ada baris ni kapet-kapet ni, masih lagi kita boleh membuat perkara sunnah dengan menjadikan sutrah. Kalau kita ada selendang, ada panggil apa ni? Ridak, burdah ni, ampai kat depan. Orang Sabah kata ampai kat depan maknanya letak je kat depan tu. Kalau ada meja, letak je meja ke apa-apalah, kunci ke, tapi jangan handphone. Kalau handphone nanti kur bunyi, orang telefon nampak. Jadi makruh pula bagi orang lain kan, memakruhkan orang, masyghul. Jadi paling kurang ulama kata walaupun dah ada garisan ni, kita niatkan jadi sutrah. Garisan depan-depan kita ni, niatkan dia jadi sutrah, dapat pahala sunnah. Berbanding kita tak niatkan langsung sutrah, tak dapat pahala sunnah. Jadi kita boleh niatkan garisan tu sebagai sutrah. Itu tuntutan sunnah sebelum solat berjamaah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada kuliah yang akan datang nanti, mungkin besok lah ataupun bila-bila lah nanti, kalau pengurusi kata saya on, kita akan masuk beberapa perkara berkaitan dengan iqamah. Tadi kita kata Tok Bilal tadi bila dia bila takbir Allahu Akbar, masa bila kita yang sunnahnya tu bangun, masa bila kata soft tu, itu memang tidak sunnah. Masa bila? Masa Allahu Akbar ataupun masa qad qamatis solat, ataupun masa jelas sekali la ilaha illallah, ataupun masa dah doa lepas qomat tu, ataupun masa bila yang sunnahnya, insya-Allah akan kita jawab pada kuliah akan datang insya-Allah. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehlah nak tanya ke 1-2 soalan, silakanlah. Ada. Bismillah. Adalah hadis yang memberikan kita berdoa terus sampai depan aja. Sampai habis. Sebenarnya ada orang cakap sunatnya menghadap kiblat saja. Jadi ketika berdoa disunnahkan menghadap kiblat. Ada sunnah menghadap kiblat. Ada sunnah menghadap kiblat, dan tapi tak semestinya dalam solat. Ketika di luar solat, kita nak doa kan, dekat luar bukan masa sembahyang, berdiri doa. Jadi ini sebenarnya datangnya YB ke apa ke datuk ke apa datang, jadi minta imam baca doa lah. Imam angkat kiblat tak? Selalunya imam tak akan cari kiblat, tapi imam akan menghadap ke VIP. Sedangkan kalau kata sunnahnya ada kiblat kan, jadi maknanya kiblat tu bukanlah semasa solat sahaja, tapi sepatutnya masa berdoa. Tapi kita kata tadi kalau menghadap terus makruh.
Kalaulah imam dia nak ambil fadilat juga menghadap ke kiblat, lepas dia pusing kanan tu, masa nak doa, dia paling semula ke kiblat. Kalau dia nak berkiblat. Jadi maknanya sebenarnya doa ni boleh hadap kiblat, boleh tak hadap kiblat. Itu masalah. Boleh hadap kiblat tapi tak hadap kiblat. Tapi kalau ikut sunnah tadi, Nabi akan pusing menghadap ke jemaah ataupun menghadap ke kanan. Jadi kalau kata Syekh Nuruddin Al-Mabu Al-Banjari Al-Makki, kan Syekh Nuruddin kata, kalau kita nak dapat dua-dua pahala sunnah ni, kan, ini amalan dia lah, dia ajar kepada kita. Antara kanan kiri, ambil tengah-tengah. Jadi Syekh tunjukkan kita, kalau dia jadi imam, dia akan hadap sini, serong sini. Jadi dia akan dapat macam ni pun dekat-dekat, macam ni pun dekat-dekat. Itu kata Syekh Nuruddin Mabu Al-Banjari. Kan, wallahu a'lam bisawab. Ada lagi keletak? Ke condong kanan lah ataupun ke 90 darjah tu lah. Itu menyalahkan daripada makhluk lah. Ya. Jadi betul gini. Nanti gini ataupun menghadap ke makmum tu lah. Ya. Okey, jadi masa bila kita nak pusing, masa Allahumma antas salam. Kan Allahumma antas salam tu dia disunatkan kita pusing. Dan makmum boleh ikut imam dengan inilah bertukar sila tadi. Kan tadi kan kita masih lagi tahiyat kan? Zikir tahiyat lagi. Kemudian lepas imam pusing, kita pun pusing. Makmum pun pusing. Makmum pun bukan pusing betulkan kaki. Ni duduk bersila. Bukan bersila pun, apa-apalah nak sila pun boleh, namanya dia pun ikut pergerakan imam tu ketika Allahumma antas salam. Tapi jangan kata pula ini wajib buat, tidak, ini sunnah, tuntutan sunnah. Kita kata tuntutan Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana aku melihat aku solat. Nabi solat, Nabi tunjuk dalam hadis yang panjang, Nabi tunjuk cara solat. Ada solat hadis musi'atu solatuhu, hadis yang orang salah solat. Nabi solat, sahabat tengok daripada mula sampai habis perbuatan Nabi. Sebab itulah banyak ulama tulis kitab tentang fake solatnya berjamaah. Jadi itu tuntutan, kalau kita boleh buat, alhamdulillah lah. Maknanya itu kita dah mengikut sunnah Nabi SAW. Kan? Lepas kita Allahumma ajirna kan 7 kali Allahumma ajirna, Allahumma antas salam, pusing. Pusing atau ke kanan ataupun ke belakang. Kalau budaya orang Arab, dia akan pusing belakang terus 180 darjah. Dia akan pusing Arab. Saya pernah sembahyang dekat orang Arab kan, dekat negara Arab, dia akan pusing terus menghadap ke arah kita. Kalau kita macam segan-segan contoh, kita menghadap sana aje lah pun boleh. Menghadap sana ataupun menghadap boleh, tak kisah. Berarti ambil sunnahnya aje lah. Ambil sunnahnya aje, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Ada lagi tanda kan? Nanti kalau tanya nanti kemudian lah lepas ni apa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salah silap. Insya-Allah kita cuba inilah, kalau ada yang mungkin ada yang penyampaian saya ni ini lain ni, tak ada dalam hadis apa, nanti kita boleh bincang baliklah insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.